Sambung pengajian kita dalam kitab ini dalam sebuah tajuk yang baru iaitu keadaan orang yang mati serta cara Allah Ta'ala mencabut nyawa mereka. Keadaan orang yang mati serta cara Allah Ta'ala mencabut nyawa mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya dan setinggi-tingginya kita rafakkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah yang Maha Esa, kerana di atas keagungan Allah dan juga dengan kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan hajat kita, iaitu kita telah sama-sama dapat selesai solat maghrib secara berjamaah di rumah yang paling mulia di bumi Allah, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dan syukur sekali lagi kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan kelembutan Allah dan juga dengan kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membukakan pintu-pintu hati kita untuk sama-sama kita duduk di dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan satu hari kelak kita akan pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bermohon agar kita dijemput masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Dan kita nantikan juga di sana adalah syafaat kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi kenyataan juga kita nanti di sana. Amin 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 ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang saya muliakan Tuan Nazir Masjid, ahli jawatankuasa masjid, ketua muslimat, para asatizah, para alim-alim ulama, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, datuk-datuk, datin-datin, tan sri, puan sri, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah kitab Rahsia Kematian Alam Akhirat dan Kiamat, karangan asal Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dan diterbitkan bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa ibunda kita oleh Al-Hidayah House of Publishers dan Berhad, dimasyhurkan bahkan diperkenalkan oleh Datuk Badli Shah di TV Al-Hijrah pada tahun 2013. Di TV Al-Hijrah pada tahun 2013 pada setiap hari Rabu pukul 6 petang dalam bahagian akidah. Dan insya-Allah pada malam ini tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama untuk kita rehlah untuk kita mengutip khazanah permata ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga dengan itu kita mendapatkan dan kita mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita bertemu dengan Allah Ta'ala nanti kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab ini Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kita sambung pengajian kita dalam kitab ini dalam sebuah tajuk yang baru iaitu keadaan orang yang mati serta cara Allah Ta'ala mencabut nyawa mereka. Keadaan orang yang mati serta cara Allah Ta'ala mencabut nyawa mereka. Tuan-tuan puan-puan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita melapangkan hati kita, pasangkan telinga kita, kita dengar sebaik-baiknya tausiah ini, teguran dan nasihat ini, agar kita akan rasa menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling untung satu hari kelak apabila kita bertemu dengan Allah Ta'ala insya-Allah. Di mana dalam tajuk itu diletakkan dalam sebuah tajuk lagi, iaitu bagaimana malaikat maut mencabut banyak nyawa pada satu masa. Bagaimana malaikat maut mencabut banyak nyawa pada satu masa. Jika ada orang yang mempersoalkan bagaimana cara malaikat maut mencabut nyawa orang yang berada di timur dan di barat dalam masa yang sama, katakanlah kepadanya bahawa kematian
berasal daripada perkataan meminta kembali hutang yang diberi. Apabila hutang tersebut diambil, maka tidak ada yang tinggal daripadanya. Aman. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, Imam Qurtubi tuan-tuan memberikan kita satu gambar rajah yang cukup mudah dan rasanya boleh kita faham dengan sekali dengar saja. Imam Qurtubi tuan-tuan menerangkan kepada kita bagaimana hebatnya Allah Ta'ala punya kuasa boleh meletakkan kematian dalam sehari itu dengan serentak malaikat yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala mencabut nyawa mereka, bukan awal, bukan lewat, tetapi tepat pada waktu. Kita pergi ke hospital, tiba-tiba kita pergi hospital, terdengar orang sebelah dia punya bahan untuk, selalu kita dengar nak tengok jantungnya dan sebagainya, dah tak dengar bunyi dah. Dah habis dah. Maka ditutup mukanya dengan kain tu, dengan selimut tu yang putih tu. Begitu juga tiba-tiba kat sebelah kita pun sama juga, bilik sebelah pun sama juga. Semuanya Allah Ta'ala dengan kuasanya buat dengan secara serentak. Kalau di hospital pun, kalau kita tanya orang-orang doktor dan nurse, bagi mereka dah biasa. Tapi dalam biasa-biasa tu, mesti mereka fikir bagaimana boleh nyawa mereka diambil secara serentak dalam satu masa. Ini man, ini yang manusia tak boleh fikir oleh akal. Ni ilmu ni bukan ilmu logik tak logik man. Bukan ilmu yang boleh fikir betul ke tidak ni, relevan ke tidak. Sebab tu orang-orang yang nama jenis suka dengan free thinker kan. Orang free thinker, orang fikir dengan benda-benda logik, mereka semua ni kalau bab kematian mereka surrender kan. Mereka angkat tangan. Mereka tak berani nak sembang bab ni. Sebab mereka pun tak suka nak cerita bab ni. Kerana kalau mereka cerita bab ni, seolah-olah mereka ni percaya kepada kematian yang cara Islam. Sebab tu mereka tak nak. Mereka kacau kita dari sudut, kenapa Nabi kamu berkahwin dengan seorang perempuan yang umur kanak-kanak? Kenapa Nabi kamu kahwin dengan ramai perempuan? Kenapa Nabi kamu sekian. Dari segi situ memang mereka ni juara. Tapi bila masuk nak bab kematian, mereka senyap. Sebab kalau sekali mereka masuk bab ni, memang seolah-olah mereka yakin betul kematian cara benar ialah cara Islam. Kan? Ni Allah Ta'ala nak tunjuk kat kita kan. Seperti mana dikatakan dalam Imam Qurtubi, bahawa bila orang bertanya kepada kita bagaimana malaikat maut boleh mencabut nyawa orang secara serentak di timur, di barat, utara dan selatan. Kita tengok kan. Barat mana? Negara barat. Di timur mana? Negara timur. Di utara mana? Di utara. Di selatan mana? Di selatan. Bagaimana seluruh tu secara serentak diambil oleh malaikat. Maka dalam kitab ni mengatakan bahawa kematian berasal daripada perkataan meminta kembali hutang yang diberi. Minta balik. Ni kita semua kan, kita semua yang ada di sini, kita semua dipinjamkan kan. Daripada kita lahir daripada rahim ibu kita, turun je kita ke bumi, dipinjam. Fitrah bersih dan suci. Dan kita harapkan moga-moga kita bertemu dengan Allah Ta'ala pun kepada Allah dengan keadaan fitrah dipenuhi dengan redha Allah dan berkatnya hidup. Tu kita nak kan. Harapkan begitulah. Sebab tu untung tu tuan-tuan, bila tuan-tuan perempuan ni merebut duduk dalam taman-taman syurga. Rebut kan. Duduk banyak-banyak. Perlahan. Ini pun dah tunjuk tanda kasih kita nakkan kepada kebaikan. Dan Rasulullah SAW, antara yang Rasulullah suka,
Pertama, solat. Kedua, taman-taman syurga. Ni teman. Bayangkan teman, bila Rasulullah suka dengan apa yang tuan-tuan perempuan laksanakan ini, maka ada jaminan besar untuk tuan-tuan perempuan akan dapat syafaatnya di akhirat kelak, insya-Allah. Amin, insya-Allah teman. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, pada satu sisi dalam kitab ini mengatakan bahawa kematian dikaitkan dengan malaikat maut, kerana dia yang terus mencabut nyawa seorang makhluk. Tetapi pada sisi lain dikaitkan dengan para malaikat yang membantu malaikat maut, kerana mereka juga mempunyai kuasa dalam perkara tersebut. Satu sisi kematian dikaitkan dengan malaikat maut, kerana dia yang terus mencabut nyawa seorang makhluk. Allah jadikan malaikat yang bernama malaikat maut ini tugasnya mengambil nyawa kita. Tugasnya mengambil nyawa kita. Dan kita kena ketahui bahawa malaikat yang Allah Ta'ala jadikan di alam ini lebih lagi daripada makhluk yang berada di bumi ni. Ni malaikat. Jumlah dia cukup banyak. Sebab tu tak heran tuan. Tak heran sekiranya dalam sehari itu berapa banyak kematian. Allah Ta'ala perintahkan malaikat maut, wahai malaikat maut, ambil nyawa si fulan bin si fulan. Ambil. Wahai malaikat maut, ambil nyawa lelaki ni, anak lelaki ini. Perempuan ni, anak lelaki ini. Lelaki ini, anak lelaki ini. Aman. Islam ke, kafir ke, Hindu ke, Kristian ke, Buddha ke, bila Allah Ta'ala firmankan, khitabkan, amanahkan, tanggungjawabkan kepada malaikat maut, maka malaikat maut akan ambil dengan segera laksana. Nampak kan? Tak awal, tak lewat, tepat pada waktu. Dan sambungin tuan-tuan, tetapi pada sisi lain dikaitkan dengan para malaikat yang membantu malaikat maut. Di sudut yang lain, Imam Qurtubi mengatakan ada juga Allah Ta'ala perintahkan malaikat yang lain sekali membantu dengan malaikat maut. Ni kita tak nak bayangkan macam mana kuasa Allah. Sekarang ni kita yang duduk di masjid ni, kita nampak Alhamdulillah. Sebab tu kita betul-betul fokus dan ambil perhatian. Setiap tindakan yang kita lakukan adalah ibadah. Tapi kalau teman-teman kita lagi yang masih di awang-awang, ditipu dengan hiburan dunia yang semata-mata, yang itu yang kita risau. Mengejarkan kemewahan yang sementara, yang meletihkan tubuh badan, tapi tak dapat apa-apa. Itu bahaya. Risau sekiranya semayang ada harapan lagi. Yang paling kedukaan bila kita tidak ambil perhatian mengambil solat 5 waktu sehari semalam. Itu perit. Cukup pedih. Kedukaan yang kita akan rasa selama-lamanya nanti di dalam neraka Saqar. Ini kepada orang yang tak solat. Jadi muslimin yang dirahmati Allah sekalian, yang seterusnya, kerana mereka juga mempunyai kuasa dalam perkara tersebut. Allah Ta'ala berikan kepada malaikat lain, ada juga tempat mereka di situ bersama dengan malaikat maut untuk mengambil nyawa. Sebab tu kita tengok dalam lagu kumpulan raihan, nama-nama malaikat, yang sebaiknya kita tahulah nama-nama tu, agar kita boleh lebih kuat iman kita kepada Allah Ta'ala. Malaikat jaga pintu syurga nama apa, pintu neraka nama apa, yang Allah Ta'ala perintahkan berikan rezeki nama apa, ambil nyawa kita nama apa, yang memberi wahyu kepada Rasulullah SAW nama apa. Nampak kan? Bila kita tahu nama-nama malaikat-malaikat tersebut serta tanggungjawab mereka, maka iman kita ni mudah-mudahan akan bertambah kuat lagi. Ke mana saja kita pergi,
kita akan tahu nama-nama malaikat tu dan akan kekal dalam hati kita. Iman kita tu insya-Allah tak akan goyang sekiranya diuji ujian tu di hadapan kita. Tu. Sebab tu kita punya akar umbi agama kena, yang asas tu kena tahu kan. Asas tu kena tahu. Ilmu akidah. Kita akidah kan. Di bawah ahli sunnah wal jamaah. Kita bawah tu. Kalau dari sudut fiqh kan, fiqah, tak ada masalah. Fiqah ni banyak cabangnya. Pergi ke negara ini, mereka amalkan mazhab Hambali. Kita ikut Hambali. Pergi negara ni, mereka ikut mazhab Maliki. Ikut mazhab Maliki. Kita pergi negara ni, mazhab Hanafi. Ikut mazhab Hanafi. Kita tengok negara-negara orang. Kadang-kadang biasalah kan, kita orang baru negara orang tanya, kenapa dia tak guna macam kita buat ni, ambil wuduk. Waktu seketika tu saya pernah pergi ke Perancis daripada Syria, niat nak tengok Islam di sana, orang Islam di sana, dan niat nak tanya mereka, apa yang sebenarnya kamu yakin dengan Islam ni, yang kamu nak masuk Islam ni sebab apa? Dan mereka mazhab Maliki, bukan macam kita. Mereka ambil wuduk tu ada bekas mangkuk untuk berwuduk tu. Jadi kita tak belajar. Jadi kita tengok orang semua dah ambil wuduk, orang dah pergi ke dalam, baru saya ambil wuduk cara mazhab Syafi'i. Sebab baru sampai, tak tahu. Hanya kita tengok, kita dapatkan. Tapi kalau kat Mekah Madinah lain kan. Mekah Madinah tempat kita pergi ke rumah Allah Ta'ala dan menziarahi Rasulullah SAW. Di sana kita boleh tengok betapa kaya mewahnya ilmu Allah Ta'ala. Dari sudut fiqh ni kita nampak seorang-seorang. Seorang Syafi'i, seorang Hanafi, seorang Maliki, seorang Hambali, seorang Auza'i, seorang lagi mazhab lain tengok kan. Semayang Allahu Akbar tangan di bawah, Allahu Akbar tangan di dada, Allahu Akbar tangan bawah pusat. Subhanallah kan. Kaya tak kaya kan. Ni kata ilmu Allah Ta'ala kan. Tak boleh berbalah. Tak boleh berbalah. Pentingnya bila kita datang tuan punya rumah, bila datang tuan punya rumah, pastikan kita ikut tuan rumah tu punya cara kan. Pastikan. Jangan kita usik rumah orang tu. Tu cara kita hormat rumah orang. Nampak kan? Barulah tindakan kita ni tindakan yang bijak. Orang nampak dia ni bijak ni, ada ilmu ni. Pergi tempat orang, dia ikut dia. Tak nak balas. Selagi mana tak bercanggah dengan akidah, tak batal syahadah, dan tak jatuh syirik dan sebagainya, ikut. Selesai. Apa lagi nak? Kita yang rugi. Sebab apa? Sebab tanah orang Islam di Palestin habis kena ambil. Israel ambil kan. Orang Islam tiap-tiap hari dibunuh. Nampak kan? Kita berbalah. Benda yang remeh-temeh. Yang untung siapa kan? Yang untung adalah yang bukan Islam untung. Mereka tengok je kan. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita semua sedar apa yang kita buat yang tak patut, jangan kita buat. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang seterusnya, pada sisi lain lagi kematian tersebut dikaitkan kepada Allah Ta'ala, kerana hakikatnya dialah yang mematikan para makhluk, dan semua malaikat akan sentiasa taat dan patuh pada segala perintah Allah, sebagaimana terdapat dalam firman Allah berikut ini, iaitu tuan-tuan puan-puan yang Allah Subhanahu Ta'ala boleh buka di surah Az-Zumar ayat 42. Surah Az-Zumar ayat 42. Saya baca mafhumnya. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seorang yang belum mati ketika dia tidur, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dilepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nampak kan? Dan yang inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dekat Allah, mengajar kita kan, mengajar kita waktu tidur itu buatlah apa pun amalan sunnah yang Rasulullah ajar.
paling kurang tuan, ambillah wudu. Paling kurang ambil wudu. Dan terus tidur. Terus tidur. Jangan lagi main dengan handset, man. Melainkan handset yang kita pegang tu, ada kita nak baca zikir-zikir dan sebagainya. Kemudian tidur, man. Malaikat akan mencatat apa yang kita buat yang terakhir. Apa yang kita lafazkan yang terakhir. Bayangkan kalau kita lafazkan dan kita tengok tu, benda yang dipuji oleh syarak, kita ditarik nyawa. Besar kemungkinan kita masuk syurga dengan keampunan dan rahmat Allah. Selesai, man. Selesai. Tapi kalau kita sibuk diri kita, malam tu sebelum tidur, kita ligan diri kita, tengok YouTube, tengok cerita Korea, tengok cerita Jepun, tengok Maharaja Lawak, tengok benda-benda tu, gelak ketawa kita. Dah ambil wudu, tapi tengok benda tu. Mungkin kalau kita tidur pejam mata, pejam selama-lamanya, man. Macam mana, man? Ada? Allah Ta'ala dah maklum awal lah. Hanya kita je nak sedar tak sedar. Ingat, man. Kalau orang muda dengan handset, kalau yang dah berusia dengan televisyen, dengan radio dan sebagainya. Pandai-pandailah kita hadkan diri kita. Adakan satu waktu sebelum tidur tu untuk sucikan diri kita, hati ni. Manusia yang paling sibuk di muka bumi, man, bernama kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, insan yang paling sibuk di muka bumi. Sebelum tidur, man, istighfar paling kurang 100 kali. Banyak mengatakan ada paling kurang 70 kali, maksimum 100 kali. Itu Rasulullah, man, istighfar. Kita sibuk-sibuk pun kena adakan satu waktu, man, satu waktu khas untuk kita. Setengah jam, 1 jam sebelum tidur tu, cuba buat amal-amal. Nak sembahyang witir, buat sembahyang witir, man. Nak baca surah Al-Mulk, nak baca tak salah. Nak istighfar lebih pada 100 kali, sila. Nak berdoa, buat, man, buat semua, man. Sebab apa? Supaya minta Allah Ta'ala jernihkan balik hati kita ni, hati dalam ni, supaya jernihkan balik. Bila jernihkan tu, mudah-mudahan lafaz yang keluar di lidah kita ni lafaz yang puji-pujian. Puji-pujian. Orang dengar pun sedap, sejuk dengar telinga, sedap. Nampak, man? Ni Islam ajar, man. Jangan bagi titik hitam di dalam hati kita ni, daripada kita celik mata sampai kita pejam mata, kita tak basuh dalam ni. Jangan, man. Nanti dia akan berbekas dalam ni, dia akan jadi hitam. Itu yang mula kita ni cepat naik angin. Naik angin, panas baran, tak puas hati dengan orang, nak bergaduh je, cepat melatah, cepat melenting, tak boleh nak berfikir. Syaitan dah kuasai kita, kan. Semua dia ambil daripada kita. Dia nak kita bergaduh, lepas tu dia keluar. Nampak, kan? Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah yang lain, tuan-tuan boleh buka dan perhatikan surah Al-Hajj ayat 66. Surah Al-Hajj ayat 66. Dan dialah, saya baca mafhumnya, dan dialah yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu semula. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat kufur nikmat. Allah Ta'ala tahu, man. Allah Ta'ala tahu manusianya PL ni macam mana, man. Kerenah ni macam mana, tabiat ni macam mana. Allah Ta'ala tahu. Dan kita berwaspada dengan apa yang Allah Ta'ala tegur dan nasihat kita. Harap begitu. Kita duduk dalam taman syurga ni, dulu kita jahil. Kita banyak sangat mengejarkan keduniaan. Kita ingatkan dunia ni boleh memberikan segalanya kebaikan untuk kita. Akhirnya Allah Ta'ala buka pintu hati kita, ketuk pintu hati kita, tegur kita dengan macam-macam asbab yang punca kita datang ke Masjid Al-Falah ni, USJ 9 ni. Allah Ta'ala tegur kita.
kita nampak masjid ni, kita datang. Begitu datang, kita nampak inilah sebenarnya keluarga kita nanti yang datang ni. Ini semua keluarga kita ni. Tengok seorang-seorang, tengok ini keluarga nanti dalam syurga ni. Ni sahabat kita kan, sahabat sebenar ni. Yang kita sentiasa doa untuk sama-sama kita. Ada antara kita ni orang-orang yang mustajab doa, makbul doa. Orang-orang yang kita tahu antara kita ni ada yang wali-wali Allah yang kita tak tahu. Maafkan. Yang ada karamah masing-masing kita tak tahu. Maafkan. Rumah Allah. Maafkan. Dan kita cuba nak perelokkan lagi, hiaskan diri kita. Sebab tu pentingnya kita kena duduk dalam taman syurga, baru kita nampak. Dah nampak, balik ke rumah, buat usrah dengan anak dan isteri. Isteri kita yang jadi liar. Sebab tu kita cakap dia lawan, kita cakap dia buat sakit hati kita, kita cakap dia tak nak dengar. Sebab tu kan, cuba balik buat usrah dengan mereka. Kita mula dulu cakap tanggungjawab suami apa. Lepas tu biar dia cakap pula. Tiap-tiap kali kalau kita selalu perbetulkan di situ, isteri akan rasa malu. Dia akan rasa malu. Jangan fikir sampai bila saya nak macam ni. Ni para isteri kena ingat. Nak syurga dengan suami, di sana kena jaga hati suami. Tu. Ni tu isteri punya jalan syurga. Mudah. Taat kepada suami, dengar cakap suami, jangan sakiti hati suami. Tu perempuan senang. Kan susah mana? Lelaki yang paling banyak tanggungjawab. Kerja perempuan senang. Solat jaga, puasa, jaga maruah diri, jaga hati suami. Empat dia. Suami redha, pilihlah pintu syurga mana yang nak masuk. Ni kaum ibu, isteri orang ni. Tapi kalau suami tak redha kepada seorang isteri, walaupun dia ni kuat ibadah, jadi kuat memberi sumbangan kepada masjid-masjid, mahat-mahat tahfiz, sekolah agama, orang yang mangsa banjir, anak yatim piatu dan sebagainya, suami tidak redha, tak ada harapan nak bauan syurga tu. Hati-hati para isteri, kena ingat. Sebab tu selagi mana suami ada lagi, selagi itu kena selalu jaga hati suami. Minta maaf dengan suami. Tu. Sampai ulama mengatakan, isteri ni kalau nak tidur pun kena minta izin pada suami. Tu. Nak puasa pun sama. Ini muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seterusnya, nanti kita akan baca sama-sama lepas Isyak, ialah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Di sini mengatakan surah Al-Mulk ayat 2, iaitu terjemahan, dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Apa Allah jadikan kita, Allah mematikan kita, salah satunya nak uji kita mana? Nak uji kita. Tidak beriman seorang itu dalam agama kita tidak akan dikategorikan orang itu beriman sungguh selagi mana dia tidak menerima ujian Allah Ta'ala. Kita ni, tu kita baca dalam Quran surah Al-Baqarah tu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan diberikan satu taklif, satu tanggungjawab, satu amanah, satu perintah, satu perkara kepada dirinya, melainkan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, dia mampu memikulnya. Apa? Mampu kan?
Jadi kita semua ni kan, bila diuji oleh Allah, sebenarnya kita mampu memikulnya. Satu demi satu. Dari saat kita celik mata sampai kita pejam mata, kita ni boleh pikulnya. Orang yang selain kita, kalau Allah Ta'ala uji, mereka tak boleh. Mereka cepat melata, cepat melenting, tak puas hati, mula marah Allah Ta'ala, mula tak boleh terima, mula tak reda, mula salahkan Allah Ta'ala. Nampak kan? Habis kita syukur. Bila datang apa jenis musibah, fitnah, orang mengumpat kita, orang buka aib kita, orang jatuhkan air muka kita, kita nampak tempat kita yang sebenar kembali pada Allah. Kita sangka baik pada Allah, husnuzon pada Allah. Allah Ta'ala nak berikan kafarah kepada diri saya ni, nak ampunkan dosa saya ni. Sebab kata Datuk Syamsuri Haji Ahmad yang selalu mengajar kitab Bahrul Mazi di Pulau Pinang, kata setiap kali kita ni diuji oleh Allah Ta'ala, darjat kita akan tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nampak kan? Setiap kali kan, kita sabar, kita terima, kita yakin, kita pasrah dan berlapang dada apa yang telah bagi, Allah Ta'ala akan tinggikan darjat kita. Nampak kan? Sebab tu Allah Ta'ala tak tunjuk kepada kita apa yang kita dapat ni. Bayangkan tuan-tuan perempuan ditunjukkan depan mata ujian yang Allah Ta'ala bagi ni, hasilnya akan dapat syurga begini, bidadari begini, rumah di syurga begini. Sudah pasti tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak akan ada berlaku pembunuhan manusia di muka bumi. Tak ada. Tapi Allah Ta'ala tak tunjuk kan. Allah Ta'ala tengok sejauh mana umat Muhammad SAW ni beriman sungguh dengan apa yang aku turunkan Al-Quran dan apa yang aku bawa tu, Nabi Muhammad SAW. Beriman sungguh. Waktu tu yang katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan untuk menguji kita, mati dan hidup, uji kita sejauh mana kita punya keyakinan kita dengan takdir Allah Ta'ala. Sebelum ni kita tengok saudara Islam kita, sama ada di Selangor dan di tempat lain, banjir. Kau tengok di Sepang, di kawasan Dengkil, orang rumah lot-lot habis. Beberapa tempat lain pun sama habis. Di Pahang, jalan runtuh semua. Kat situ sampai kawan saya, dia bawa makanan satu truk burger pergi tempat tu, pergi berduyun orang datang dah ambil lagi. Sebab mereka tengok memang cukup, sebab makanan mereka kurang. Kita ada tak doa untuk mereka kita di rumah sonok kawasan USJ ni sonok. Kita tak ada dengar macam peristiwa macam mereka kita tak rasa Mereka duduk sampai di atas bumbung atas bumbung, ramai atas bumbung Yang paling sebab ibu mengandung, ibu yang ada bayi, lepas tu orang tua-tua atas bumbung. Kalau muda gagah lagi. Masjid yang saya pernah khidmat juga tempat-tempat saya pernah dijemput, masjidnya habis masuk air di pucung. Masuk air tengok Allah Ta'ala nak uji sejauh mana. Sebab tu kita, Rasulullah SAW ajar kita, apabila kita nampak saudara se-Islam kita diuji begitu, kita cuba cari doa tu. Apa yang doa kita kena baca, supaya tetapkan hati kita. Sebab tu ada ulama mengajar kita, lazimkan kita berdoa, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah diri aku ini ke atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Minta doa tu. Banyak-banyak baca doa tu.
Supaya dalam ni kita tak mudah terus kecundang dan mulalah nak mesalahkan orang lain. Jangan Abang. Jangan. Lebih elok kita salahkan diri kita sendiri. Ini Allah Ta'ala bagi ni mesti ada dosa saya buat dulu ni. Mesti ada. Saya tak jaga semayang, saya tak jaga aurat, saya salam yang bukan mahram, saya pergi tempat-tempat yang lara, tak disebut nama Allah, duit saya dapat tu tak suci, lidah saya ni suka cakap yang benda yang menyakitkan hati orang, yang orang tak suka dengar. Nampak Abang? Orang macam ni Abang, dia mudah untuk dilembutkan hati Abang. Mudah. Dan dikorbankan diri dia. Selalu salahkan diri sendiri. Dia tak salahkan orang. Mudah. Orang macam ni akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar kelak. Jadi muslimin yang dirahmati Allah sekalian, yang paling antara itu, mana yang lebih baik amalannya? Lebih baik amalannya. Jadi kita tu pun, orang tanya, sekiranya datang mula hari lahir kita, apa yang Tuhan hajatkan? Saya doakan saya mudah-mudahan saya panjang umur, berazam, bertekad nak taubat nasuha kepada Allah Ta'ala, nak tinggalkan segala yang saya pernah lakukan yang tak sepatutnya, dan menginsafi yang telah lama saya buat, dan nak cuba perbaiki diri saya, orang rumah saya, dan anak-anak saya serta tetangga keluarga saya. Nampak kan? Doa tu saya. Ni hari jadi bagus lah. Ambil peluang. Sekurang-kurangnya satu hari nanti bila Allah Ta'ala jemput kita pulang, keluarga kita semua dah faham agama. Bila dah faham agama bila kita dah dapat tanda yang Allah Ta'ala akan jemput kita, keluarga kita dah tahu dah nak buat apa. Dah tahu dah nak buat apa. Semua dah dengan buat apa saja bekalan. Baca yasinnya, berdoanya, akan mandi jenazahnya, semua siap sedia. Seorang dah bersiap sedia untuk menjadi imam jenazah untuk ayahnya, seorang dah siap sedia untuk talkinkan, seorang dah siap sedia masuk ke liang. Nampak? Bila dah dapat sampai tahap gitu, kita sebagai seorang ayah lepas dah selesai. Sonok kan? Tak perlu risau dah. Tak perlu mengharapkan kepada tuan imam dan bilal masjid semata-mata. Tak ada. Sebab apa? Sebab dalam keluarga pun dah ada cukup dah fahaman agama tu yang betul. Seronoklah kita kan. Selesai. Mudah hati kita memang nak cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Ni kita tengok kan. Sebab tu kita tuan-tuan yang dikenal Allah, bila dengar kisah-kisah keluarga kita meninggal dan sebagainya, terus sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Habis tu barulah tanya, bila meninggal, sakit apa, punca macam mana. Itu bila jumpa keluarga mereka, ucapkan takziah. Satu takziah, satu doakan. Dan jangan bawa cerita-cerita yang boleh melemahkan ahli keluarganya. Kan? Sebab tu kena ada ilmu. Jangan bawa cerita-cerita bisnes dengan kawan yang lain. You punya bisnes macam mana? Kita ajak dia supaya dia sama-sama doakan. Berhenti sebentar. Kita ni berhenti sebentar. Jangan duduk sembang-sembang. Kalau waktu yang jenazah punya tu pun kita sembang buat bisnes, waktu bila kita dah berhenti kan? Nampak sangat tenat kita ni kan? Benak semua kan? Berhenti. Hormat arwah tu. Duduk doa untuk dia, bacakan untuk dia. Dah habis baca, doa. Buatlah apa patut kan? Jangan main handset, jangan buat melakukan WhatsApp kat teman-teman. Nak saya tolong ke? Nak WhatsApp kat siapa? Mak.
Orang yang ada misi dan visi lain tuan. Walaupun ada keluarga kita, ni siapa ni? Sebab apa? Sebab nama Islam. Macam khutbah Jumaat tadi ya. Muslim sama Muslim tu adalah saudara. Dah masuk waktu isyak, kita beri haluan kepada muazzin untuk lakukan azan. Kemudian saya minta izin untuk tambah sedikit masa lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekian semua sikit masa lagi. Mudah-mudahan segala amalan kita semua ni Allah Ta'ala terima, insya-Allah. Seorang ulama bernama Al-Kalbi berkata, setelah malaikat maut mencabut roh seseorang, malaikat maut selepas mencabut nyawa kita, dia menyerahkan roh tersebut kepada malaikat rahmat dan malaikat azab. Roh kita akan diserahkan kepada malaikat rahmat dan malaikat azab. Roh kita kan, kita semua yang ada di sini maupun di luar, maupun di mana-mana saja, manusia. Apabila orang mukmin, maka malaikat maut menyerahkan rohnya kepada malaikat rahmat. Kita tuan-tuan, perempuan, mudah-mudahan doa kita ni orang-orang mukmin. Doa lah kan, harapkan sangat kita ni biar meninggal dalam keadaan rahmat, iaitu bermukmin kepada Allah. Masuk mukmin tuan-tuan adalah orang yang hidup dia berjaga sungguh dengan apa yang disyariatkan. Ini orang mukmin. Qad aflahal mu'minun, telah berjayalah orang-orang yang beriman. Tu siapa orang beriman? Allah Ta'ala jawab ayat kita, allazina fi solatihim khashi'un. Yang mana orang beriman ni, dia khusyuk dalam solatnya. Dia khusyuk betul. Dia tak kisah imam baca surah apa ke, panjang ke, selalu ke, lazim ke, apa saja. Dia khusyuk menjiwai firman tu masuk ke dalam lubuk hati dia, dalamnya. Nak cerita tuan-tuan mengenai khusyuk kan? Ibnu Jauzi mengatakan, seorang ulama bernama Ibnu Jauzi mentakrifkan khusyuk ni adalah dia tak kenal siapa di depannya, dia tak kenal siapa di belakangnya, dia tak kenal siapa di kanannya, dia tak kenal siapa di kirinya. Dia tak kenal waktu solat tu. Dia hanya kenal waktu imam takbir dan imam lafazkan surah Fatihah dan surah selepas Fatihah. Itu je dikenal. Nampak kan? Tahap Ibnu Jauzi perkenalkan kita ta'arif khusyuk. Kita cuba dapat hatikan diri kita, apa saja pun jangan terselit dalam hati kita, imam ni surah lain tak ada ke? Apa kan? Imam ni panjangnya bila nak habis? Nampak kan? Imam ni baca ulang-ulang, bacalah yang lain. Mak tu kita ni di Malaysia susah nak dapat ketenangan semayang tu. Susah kita. Sebab kita tak letak tempat kita sebenarnya macam mana. Kita lihat. Itu penting. Kita kena tahu bila di mana istilahnya tahu tempat mana yang kita boleh layak bersuara dan sebagainya, baru kita bersuara tuan-tuan. Kalau tidak, jangan. Senyap. Zaman Rasulullah SAW pun ada juga. Diceritakan oleh tuan guru kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Zaidrus, kan? Sahabat Nabi 2 orang datang mengadu Rasulullah. Sahabat ni mesti baca surah Al-Ikhlas setiap rakaat. Dan waktu-waktu jahar, subuh, maghrib, isyak, surah Ikhlas dia ada. Mengadu pada Rasulullah. Dia mengadu Rasulullah ni. Rasulullah, tuan-tuan nak cerita ke tuan-tuan, antara sifat Rasulullah ni, Rasulullah langsung tidak suka orang yang suka mengumpat. Tak suka.
Cukup tak suka Rasulullah ni. Rasulullah kan muka tak sedap. Ini Rasulullah tak suka betul. Mengumpat-ngumpat Rasulullah tak suka. Bahkan Rasul kata, kamu pergi nasihat dia. Pergi nasihat. Maksud nasihat tu, tanya dia. Tak ada surah lain ke? Surah Ikhlas je. Sebelum mereka jumpa dengan sahabat tu, yang jadi imam tu, Rasulullah dah jumpa dah, man. Rasulullah dah jumpa. Ini, man. Ini idola kita, man. Ini ikon kita sebenar. Jumpa dahulu sebelum orang jumpa. Itu kita sayang Rasulullah, man. Dan kena ambil sifat Rasulullah masuk ke dalam hati kita, man. Masuk betul. Jangan sifat yang bukan yang simpan dalam ni, jangan. Buang yang tu, yang baik ambil. Rasulullah jumpa, wahai sahabatku, aku nak bertanya kepada engkau ni, engkau baca surah ni kenapa? Tak, Rasulullah tu mana? Mula mukadimah cakap pun dah orang teruja, man. Rasulullah bukan tembak terus, man, macam kita, man. Sebab tu kita kena belajar cara nak bercakap dengan orang. Kena belajar, man. Ini ilmu, man. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nak mula cakap dengan orang tu, kena bijak pandai. Kena ada caranya. Jangan sombrono melepas dia, man. Apa yang maksudnya, wahai sahabatku, surah yang kau baca ni, engkau suka? Ya Rasulullah, aku suka baca surah ni. Sebab surah ni surah yang mengesakan Allah Ta'ala, surah Al-Ikhlas, kan? So katanya, kenapa kamu suka baca surah ni? Sahabat tu terangkan. Habis sahabat terangkan, Rasulullah pun bergerak. Dan dua orang sahabat Nabi tu tak tahu pun yang telah Rasulullah jumpa dia. Dua orang tu jumpa sahabat tu. Wahai temanku, nak ingin tanya, kenapa engkau selalu baca surah ni setiap kali waktu sembahyang yang jahar? Maksud jahar ni yang bersuara, yang dengar. Maka sahabat kata, aku sebenarnya suka baca surah ni kerana surah Ikhlas ni sikit. Habis tu bercakap, kalau kalian tak suka aku jadi imam, kalian naiklah jadi imam. Lah. Tak apa. Sila. Nampak, kan? Zaman Nabi pun ada begitu. Apatah lagi zaman kita, tuan-tuan. Nabi dah wafat cukup lama dah. 1400 lebih. Rasulullah SAW dah wafat lama lah. Lagilah banyak fitnah, kan? Kita pakat-pakatlah, faham-faham, tuan-tuan. Kalau bukan kedudukan kita, janganlah. Jangan nak kita sibuk-sibuk diri kita yang tak sepatutnya. Jangan, kan? Rugi kita. Dah dapat datang masjid, jaga elok sampai akhir hayat kita, kan? Akhir sekali, tuan-tuan, yang seterusnya, tetapi apabila orang kafir, maka malaikat maut menyerahkan rohnya kepada malaikat azab. Inilah makna yang tersurat dalam hadis Al-Bara. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW menceritakan bahawa malaikat maut memanggil para arwah seperti seseorang memanggil kudanya yahibu. Maknanya iaitu memanggil sebagaimana contoh berikut ini. Pemuda itu memanggil biri-biri atau untanya dengan menjerit agar biri-biri atau unta tersebut kembali. Nak cerita apa, orang kafir, maka malaikat maut menyerahkan roh tersebut kepada malaikat azab. Ni kita risau, mudah-mudahan, ulama akhir cerita, ulama akidah kata, sebanyak mana pun kita lakukan dosa yang besar kepada Allah, sebanyak mana pun, tapi janganlah batalkan syahadah kita. Maksudnya pun, jangan tukar agama. Jangan syirikkan Allah. Jangan derhaka kepada mak ayah. Ni dosa-dosa yang berat ni, susah nak di sana, cukup susah. Tapi kalau dosa-dosa yang lain tu, ada lagi harapan pengampunan. Tapi kalau dosa syirik, dosa derhaka mak ayah, dosa kalau tukar agama, tukar agama langsung tak ada harapan. Syirik pada Allah pun tak ada harapan. Derhaka pada mak ayah pun tidak ada harapan. Mudah-mudahan sebab ini memberi
teguran dan nasihat kepada diri saya minta maaf terkasar bahasa, tulis hati tuan-puan. Yang terbaik semua datang pada Allah, yang kurang, yang datang lemahnya daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim.